Bismillah. Bismillah. Ya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi wa nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa nuthni 'alaika wa nukabbiruka wa na'udzu bika ya Allah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada malam ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan pertemuan kita pada malam ini dikurniakan oleh Allah keikhlasan, keampunan, keberkatan, kerahmatan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis kita pada malam ini dihitung sebagai suatu amalan soleh yang akan memberatkan timbangan amalan kita dan menghapuskan dosa kita serta mengangkat darjat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, insyaallah taala pada malam ini adalah malam yang terakhir sebelum Ramadan. Okey, dan insyaallah taala kita mungkin akan menangguhkan pengajian ya sepanjang Ramadan. Kan? Kuliah salah, walaupun kuliah kitab ni tak ada. Kuliah kitab ni tak ada tuan-tuan, digantikan dengan kuliah asar insyaallah taala yang tajuknya lain lah. Kita tak masuk tajuk ni tuan-tuan. Sebab apa? Tahu tak sebab apa? Sebab jin kena ikat bulan Ramadan. Jadi dia tinggal ada 4 hari je lagi tuan-tuan nak lepas. Jadi ceritalah tentang dia. Okey, nanti bulan Ramadan dia dah kena ikat, dah tak ada cerita pasal dia lagi dah. Maka kita akan masuk pada pertemuan akan datangnya nanti insya-Allah taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah taala tajuk kita pada malam ini adalah menyambung daripada kitab Wiqayatul Ins minal Jinni Wasyayatin yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali rahimahullahu ta'ala. Pertemuan kita yang lalu kita berakhir dengan tajuk apa tuan-tuan? Tajuk azan ya, betul tak? Azan, maknanya jin akan bersaksi bagi orang yang azan pada hari kiamat. Itu ke? Betul ke? Betul lah kot noh agaknya. Saya tak ingat betul. Bukan.
Kalau bukan, jin hasad kepada manusia. Oi, dahsyat tuan-tuan ingatan, luar biasa. Budak-budak kecil tu mana semua? Ha? Oh, sekolah tak tahu kuliah maghrib. Oh, macam tu. Oh, sayang tuan-tuan. Bawa je lah kuliah maghrib, sekejap je isyak tidur lah. Bismillah. Zaman saya kecil dulu tuan-tuan, macam budak-budak tu, bila ada kuliah dekat surau ke, dekat tempat sekitar surau tu tuan-tuan, jadi yang budak macam tu kami je lah. Ada berapa orang lah, saya ada berapa 2-3 orang lagi, empat orang macam tu, 4-5 orang. Okay, jadi kami lah yang jadi AJK program. Maksud AJK program tu angkat dulang, simpan dulang, itu dulang. Tak tahu pula tuan-tuan, bila dah besar orang pula angkatkan dulang untuk kita. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, jadi itu cerita saya ingat lagi kalau zaman. Jadi basuh apa semua tu tuan-tuan, jadi pakcik-pakcik ni dia suruh kita buat. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, itu semuanya adalah proses terbiah, proses pendidikan dan latihan kepada generasi muda dan kecil. Yang jangan kadang-kadang kita manjakan, sebab latihan atau tanggungjawab itu dia melahirkan tokoh, okay? Dan dia menggilap kebolehan. Jangan kita anggap budak ni kena dera, tak. Okay? Sebenarnya itu adalah latihan dan itu adalah proses pentarbihan melahirkan seorang yang baik, insya-Allah. Baik, tajuk kita adalah jin hasad tak kepada manusia. Okay? Jin adakah hasad kepada manusia? Maka hadirin yang dikasihi sekalian, adalah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dihasankan olehnya, dan Imam An-Nasa'i daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, adalah Nabi SAW meminta perlindungan daripada jin dan ain manusia. Ain ni tuan-tuan, pandangan orang tengok kita dengan rasa hasad. Ain tuan, orang tengok kita dengan ada hasad dalam hati. Contoh, kita datang sini bawa kereta baru namanya Lamborghini. Tuan-tuan mungkin tak tahu kot makcik Lamborghini tu. Okey. Lamborghini tu dia macam spaghetti sikit ni. Okey. Lamborghini. Hadirin yang dikasihi sekalian, contoh kita datang dan orang bertengok, dia tengok kita tuan-tuan dengan pandangan mata dan dalam hatinya hasad. Dan ain ni tuan-tuan, dia boleh menyebabkan penyakit kepada orang yang dihasadi. Okey, itu namanya ain. Cara untuk mengelakkan ain, sama ada dia boleh berlaku sengaja atau tak sengaja. Contoh, makcik nak ambil nasi dekat majlis kenduri kahwin, dekat atas meja. Jadi bila makcik ada orang, kita keluarkan tangan kita aja, terselaklah 5 utas gelang yang besar-besar. Besar-besar. Okey, besar ulas bawang tu. Satu tu seulas bawang, 5 besar. Orang tengok, woi. Dia kata, wow. Dia kata, tuan-tuan, kekagumannya terhadap nikmat itu tuan-tuan, saat dia pandang, lagilah ada pesan buruk dalam tu, boleh menyebabkan ain kepada kita. Ain, Nabi sebut dalam hadis, al-ainu haqqa. Ain itu benda betul, benda benar, boleh berlaku maksudnya. Okey, maka untuk mengelakkan ain, contoh ain boleh berlaku kepada budak kecil. Tuan-tuan nampak budak comel, comelnya dia. Tuan-tuan, dia boleh memindahkan ain kepada budak tadi. Jadi demamlah budak tu kan. Untuk mengelakkan ain, kalau nampak benda yang kita kagumi, comel, cantik dan sebagainya, sebut dulu Masya Allah. Baru tak kena. Baru tak kena. Masya Allah, cantiknya. Baru gitu. Masya Allah, hebatnya kereta dia. Masya Allah, besarnya rumah dia. Dia mulakan dengan Masya Allah, akan mengelakkan penyakit ain. Jadi kalau ada benda-benda yang kita kagumi, kita sebut apa? Masya Allah. Faham? Masya Allah cantiknya, Masya Allah besarnya, Masya Allah kayanya. Kalau nampak gelang, Masya Allah gelangnya gede-gede. Gitu tuan. Okey? Gelangnya besar-besar gitu. Nah, jadi sebut Masya Allah akan mengelakkan ain itu daripada tersebar atau kena kepada orang yang dipandang dengan nikmat. Dan orang yang menjaga diri pula tuan-tuan, mengamalkan 3 kul, itu akan menyelamatkan dia daripada ain, insya-Allah. Tuan-tuan tak tahu ain, sebab itu nikmat ini kena dipakai, nikmat ini kena digunakan, tapi nikmat ini jangan ditunjuk-tunjukkan.
Nikmat kena pakai. Jangan beli telekung Siti Khadijah tak ada bawa datang masjid. Bawa. Kalau ada Siti Aisyah pun bawa. Entah. Okey, maknanya jangan simpan di rumah tak pakai. Kenapa? Sayang. Nanti orang tak. Apa je Allah bagi nikmat, gunakan. Kerana Allah suka melihat kesan nikmat yang dia bagi. Allah suka tengok kesan nikmat yang dia bagi kat kita. Bajunya, pakaiannya, makanannya, gunakan, makan. Kalau beli, tuan-tuan, nampak tak orang kita kalau beli pinggan mangkuk baru, semuanya simpan dalam almari. Gunakan, keluarkan, pakai. Kerana Allah suka melihat kesan nikmat yang Allah bagi kepada hamba dan nikmat itu digunakan. Yang tak boleh, tunjukkan. Tunjukkan, yang tu tak boleh. Okey tak? Kerana ia boleh mendatangkan yang dinamakan sebagai hasad ataupun ain, boleh tersebar dengan penyakit hasad. Atau ingat, sekeliling kita ni bukan semua orang kita sangkakan baik seperti kita sangka. Maka dengan itu kena ada berhati-hati mengelakkan diri daripada kena penyakit ain. Sebab itu anak-anak kecil, baby tu janganlah yang comel tu masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram, masuk dalam TikTok. Nanti orang yang tengok tu, "Woi, comelnya." Tentang di situ juga boleh tersebarnya ain. Okey, nanti budak tu jadi penyakit, lesu dan sebagainya. Ain ni benda boleh berlaku. Nabi sebut dalam hadis. Okey, Nabi sebut dalam hadis. Jadi tuan nak selamat, letakkan logo atas dulu. Masya Allah, baru letak dengan. Jadi orang yang nak tengok tu, dia nampak Masya Allah dulu dengan kekagumannya kepada Allah dulu, barulah kepada apa yang dizahirkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehinggalah turunnya ayat muawwizat, lalu Nabi mengamalkan muawwizat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, barulah selamat daripada penyakit apa? Ain. Penyakit ain. Baik. Adakah jin berkahwin? Jin kahwin tak? Syaitan berkahwin tak? Jawapannya, jin berkahwin dan beranak macam manusia. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam suratul Kahfi ayat yang ke-50. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Adakah kalian nak mengambil iblis dan anak zuriat keturunannya? Maknanya jin dan syaitan berkahwin dan ada anak. Jadi ada jin anak, ada jin bapa, ada jin atau ada jin nenek dan sebagainya. Semuanya sama, berjantina, lelaki dan perempuan, jantan dan betina. Baik. Seterusnya, adakah jin itu ini bukan soalan. Jin itu menjadi saksi kepada orang yang melaungkan azan nanti pada hari kiamat. Tuan-tuan, ni Majid Raja ni kan, Tok Bilal azan dan lagi isyak azan. Belakang ni kebun, belakang lagi kebun, belakang sana tuan-tuan kanan kiri kan. Sejauh mana azan itu kedengaran, seluruh makhluk akan menjadi saksi kepada tukang azan, dia telah melaungkan azan. Seluruhnya. Okey, sebab itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW kata kepadanya, Nabi kata, aku tengok kamu ni suka benar pergi ke kawasan-kawasan bukit, hutan, gunung, sebab dia ternak binatang. Tuan-tuan, okey, dia bawa binatang pergi ke bukit gunung, tuan-tuan. Lalu Nabi kata apa dia? Kalaulah engkau pergi mengembala kambingmu dekat padang pasir yang jauh dan luas, maka azanlah di tempat itu dengan tinggikan suara. Kalau tuan-tuan ada kebun durian ataupun pergi kebun manggis atau ada kebun dalam kawasan pedalaman, masuk waktu solat ada 2-3 orang, azan kuat-kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian solat macam biasa. Okey, kalau sampai baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kat belakang dengar amin ramai, maknanya azan tuan-tuan tu jemaahnya datang. Maknanya ada jemaah kat belakang tuan-tuan ramai. Okey, kan dia sembahyang 2 orang je tuan-tuan, tapi dengar kat belakang amin, ribu-ribu pula bunyinya. Dan maknanya ada jemaah baru datang. Pahalanya besar tuan-tuan. Hadirin yang dikasihi sekalian, tuan tengok.
Maka kalau ada di kebun atau di hutan, laungkan azan, kerana sejauh suara itu sampai, sejauh itulah mereka akan menjadi saksi kita telah melaungkan azan. Kenan buat azan. Okey. Sebab itulah katanya apa? Kata Nabi SAW dan kata Syekh, sebab itulah engkau akan mendapati syaitan itu apabila mendengar azan, dia akan lari terkentut-kentut. Tuan-tuan, kalau kita azan, syaitan akan lari terkentut-kentut bila dengar azan. Lari sama terkentut, mana dia takut sangat. Tapi habis azan datang balik semula. Okey, sebab itu azan mesti dilaungkan dan dilakukan. Baik. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Apabila seorang itu diazankan untuk solat, syaitan akan lari dan ia sampai terkentut sampai dia tak dengar azan. Kalau azan selesai dilaksanakan, dia akan datang balik untuk kacau orang sembahyang. Cara macam mana syaitan kacau orang sembahyang? Masa dia tengah sembahyang Allahu Akbar, syaitan datang, masuk dalam hati dia, bisik, ingat ejen Ali. Tahu ejen Ali tuan? Ingat macam Mekamato. Neneknya pun tahu Mekamato tu apa. Tahu tak cik Mekamato? Kalau ada cucu lelaki tahu kan? Mesti dicerita Mekamato tuan. Okey? Tahu, syaitan akan datang, ingatkan tentang durian, ingatkan tentang nakma, ingatkan tentang itu, kenduri, periuk nasi belum matikan, ceri air belum matikan. Dia datang mengganggu manusia dengan memasukkan bisikan-bisikan dalam hati manusia. Tuan-tuan, itu tugasannya. Lalu Nabi SAW kata tuan-tuan, maka dia kata ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah ini, sampai orang tu lupa berapa rakaat sembahyang. Berlaku tak itu? Berlaku tak tuan? Selalu berlaku kadang-kadang. Dia bukan sembahyang seorang, sembahyang jemaah dengan imam dah. Masa masuk sembahyang tu, imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia berhenti. Dua ketiga padahal dah dengan imam dah. Masuk lambat, tapi dia tak tahu lambat tu dua ketiga. Tuan-tuan, ini semua kita kena, saya pun kena selalu. Maksudnya apa? Memang betul-betul kita ini bangsa syaitan. Sungguh tuan-tuan, kan? Nampak je kita ni macam alim tuan, tapi setiap kali sembahyang kena selalu kita. Kena selalu. Masa kita masuk, kita macam dah ingat dah, ini dua okey dah. Tapi orang tu dah siap sembahyang, kita terngiang-ngiang lagi. 3 ke 4 3 ke 4 Fatihah tadi baca tak? Tuan-tuan, ini Nabi sebut, hadis ini lafaz dikeluarkan Imam Bukhari. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi kata ketika azan dilaungkan, syaitan akan lari. Siap azan, syaitan akan datang balik semula. Dia akan suruh kita ingat dalam sembahyang, ingat itu, ingat itu, ingat itu, sampai lupa beberapa rakaat. Sampai lupa beberapa rakaat. Baik tuan, jadi ini perlu kita sama-sama jaga. Baik, soalan seterusnya. Bilakah syaitan cergas tersebar berjalan? Syaitan ni berjila dia berjalan. Tersebar, maknanya dia aktif tu waktu bila? Dan waktu bila tuan syaitan aktif? Mungkin tak? Syaitan aktif waktu senja nak masuk maghrib. Itu waktunya. Waktu dia betul-betul tersebar. Ianya berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada Jabir radhiyallahu taala anhu telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, apabila mula nak malam maghrib, dah masuk maghrib, Nabi kata masukkan budak-budak ke dalam rumah, jangan bagi main keluar rumah. Adik, faham adik? Maghrib jangan main kat luar, masuk dalam. Okey, kufu sibyanakum, tahan anak-anak kamu daripada luar rumah. Tuan-tuan, tahan, jangan bagi keluar. Sibyan budak kecil. Tuan-tuan, tahan maknanya apa? Bawa masuk rumah. Yang tengah main kereta, tengah main bola, tengah main apa, bawa masuk ke dalam rumah. Nabi kata SAW. Kemudian kata Nabi SAW apa? Wa aghliqul abwab. Okey? Kemudian tutup pintu dan tingkap. Tutup pintu dan tingkap. Orang dulu tuan-tuan, dia mungkin tak belajar hadis ni, tapi dia pandai. Betul tak? Dia pandai tuan-tuan. Dia hadis ni mungkin dia tak hafal, tapi pengajaran hadis ni dia faham, dia belajar daripada tok-tok guru di zaman dia. Kan? Dah maghrib masuk, dah maghrib masuk. Tuan-tuan, itulah juga saya kena dulu.
masa zaman budak-budak. Maghrib masuk, main badminton ke, masuk. Bila masuk maghrib, semua masuk rumah, pintu dan tingkap ditutup. Yang baik pintu tutup dengan nama Allah, bismillah, tingkap tu dengan nama Allah, maka syaitan takkan masuk. Nabi kata apa? Wa aghliqul abwab, tutuplah pintu, wazkur ismallah, sambil sebut nama Allah. Mana? Jadi tutup pintu, sebut nama Allah, bismillah, syaitan tak boleh masuk. Tutup tingkap, bismillah, syaitan tak boleh masuk. Anak-anak semua dimasukkan ke dalam. Jadi tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan tengok budak-budak yang nakal dan degil, lepaknya waktu maghrib lah paling best. Sebab ada kawan ramai bersama-sama lepak. Aktif pada waktu itu. Maka sampai waktu maghrib, budak-budak semua kena masuk ke dalam rumah. Tutup pintu, sebut nama Allah. Tutup tingkap, sebut nama Allah. Syaitan takkan masuk ke dalamnya. Kata Nabi SAW, janganlah engkau membuka pintu yang tertutup. Kerana syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang ditutup dengan nama Allah. Syaitan tak akan mampu membuka pintu yang ditutup dengan nama Allah. Wa auku qirbakum wadhkuru ismallah. Nabi SAW kata apa dia? Dan tengok tuan-tuan, tutuplah bekas air kamu. Tuan-tuan, di bekas air kan? Tempat saya minum ni, di bekas air. Ini penutup, tutup. Nabi kata, kalau tinggalkan bekas air, tuan-tuan buat air tuan-tuan, air sirap bandung 1 jam. Kemudian tuan-tuan rasa nak pergi siram pokok bunga kertas dekat luar. Masa nak keluar tu tuan-tuan, itu tu tutup. Tak guna penutup tupperware pun tak apa. Tutuplah dengan pinggan, tutuplah dengan piring. Nabi kata apa dia? Tutuplah bekas-bekas makanan kamu dengan nama Allah. Bismillah, tutup. Tuan-tuan, dan dalam hadis yang lain Nabi SAW kata apa dia? Walaupun dengan sebatang kayu. Faham kan? Kayu. Tak ada pen nak tunjuk tuan. Okay? Ni katalah pen. Tuan, ini cawan. Kita nak tinggal, tutup macam ni. Letak tak apa? Tuan, letak. Tuan, walaupun ada lubang kat sini, tak apa. Yang penting isyarat tutup, telah pun kita lakukan, syaitan takkan boleh jilat ataupun minum daripada bekas air kita. Faham kan? Okey, maknanya kalau macam kita nak tinggal lama, bukan atas meja tengah makan, tak apa. Okey, kita nak tinggal, nak baca surat khabar, nak baca buku, air kopi 434 terbuka. Baca surat khabar, tuan-tuan ambil tutup dengan apa-apa benda. InsyaAllah dia terjaga daripada. Saya dah pernah cerita kat tuan-tuan kan, yang cawan pecah tu kan, cawan pecah, 2 orang minum, saya dengan kawan saya, dia letak sudu atasnya, saya tak, sibuk dengan handphone. Bila saya nak minum, ngam nak capai je cawan tu, pecah, meletup cawan tadi. Tuan-tuan, ini menunjukkan apa yang Nabi sebut benar sejak ribuan tahun yang lalu. Mana-mana bekas minum, kalau ditinggalkan tanpa ditutup, syaitan boleh menjamah dan masuk ke dalam bekas air tersebut. Boleh tuan-tuan, insyaAllah azam dari sekarang tuan, jangan biarkan bekas mana. Dan Nabi kata apa? Wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah bekas-bekas makanan kamu. Maknanya apa tuan? Dekat dapur buat sup ekor kan, jangan biar terbuka. Tutup dengan apa-apa. Tutup dengan apa? Buat kari ayam masak gulai, jangan biar terbuka. Tutup dengan apa-apa. Kalau nak tinggalkan, kalau tak tinggal tak apa, duduk kat situ, gaul tak ada. Kalau kita tinggalkan, jangan biar makanan terbuka, kerana itu akan terdah kepada jilatan atau makanan syaitan. Baik, katanya lagi, dan kalaulah kamu nak tidur, padamkan lampu. Padamkan lampu. Tuan-tuan, kenapa tidur kena padam lampu? Sah tak tidur kat lampu? Sah. Sah kan? Sah. Tidur buka lampu sah. Tapi kenapa tidur kena padam lampu? Sebelum tu tuan-tuan, sebelum pergi lebih jauh, orang zaman dulu lampu tidurnya pelita. Maka keselamatan bagi mereka juga elak daripada gangguan syaitan tuan-tuan, yang kalau dia nak buat jahat, dia boleh jatuhkan lampu api tadi dan terbakar rumah. Jadi Nabi kata apa? Padamkan lampu kalau nak tidur.
Kerana masa tidur kamu tak tahu apa akan berlaku pada pelita lampu itu. Zaman kita hari ini pun tuan-tuan, kita boleh kiaskan, okey, iaitu padamkan apa alat-alat elektronik yang kita cas lama ke dan sebagainya, takut tengah tidur pun tak tahu apa yang akan berlaku. Okey, dryer yang tarik kuat dan sebagainya, buat kerana kita tahu apa yang akan berlaku kepada rumah kita. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, ini adalah satu daripadanya. Baik, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Makcik ada soalan? Silakan. Apa? Kenan? Oh, saya tak tahu lah. Terkenan? Hah? Alah, saya tak tahu. Oh, macam jadi perangai binatang? Badi, saya tahu badi. Macam mana tu badi? Tak, maksudnya apa soalannya? Soalannya. Oh. Oh, faham. Oh. Dek. Okey, faham kan? Soalan ni kalau dapat dikaji lebih dalam lagi baiklah tuan. Tapi saya jawab sekadar yang saya tahu je tuan. Pertama sekali, asas dalam Islam ni tidak boleh mengikat sesuatu sial yang berlaku dengan sesuatu peristiwa selama benda itu tidak ada kaitan apa yang diikat oleh syariat, oleh agama dan akidah dan pegangan. Contoh, tuan-tuan nak keluar rumah, masa tengah keluar rumah nampak burung gagak bunyi. Dia kata jangan keluar ni, bahaya. Tuan-tuan, Islam dia tak benarkan macam tu. Dia tak bagi macam tu. Nanti kita tak boleh maju, nanti asal nak pergi kebun je bunyi balik lagi. Naik kebun balik, akhirnya siapa buah nak ambil nanti? Contohnya tuan-tuan. Jadi itu tak dibenarkan. Ataupun kita jalan keluar rumah, nampak biawak lalu depan, lalu kereta. Dia kata kalau nampak biawak lalu ke kanan, jangan teruskan perjalanan, nanti aksiden. Yang tu Islam tak bagi pegang. Itu namanya dalam bahasa Arab tiyarah ataupun ta'tiyarah, iaitu menggantungkan nasib sial dengan suatu perbuatan. Tak dibenarkan. Okey. Yang macam tadi ni dia ada sikit nak sama, tapi dia tak sebiji sama. Iaitu bininya mengandung, contohnya, bininya mengandung, kemudian dia sepak kucing, lalu meninggal kucing tadi, lalu anaknya keluar berbulu tangannya macam bulu kucing. Dia anggap macam tu, dia anggap macam tu. Hadirin yang dikasihi sekalian, pertama sekali tanggapan macam tu dia tak boleh diletakkan menjadi asas. Okay, tak boleh diletakkan menjadi asas. Kalau tidak, tuan-tuan, kesian orang yang biniknya mengandung, suaminya kerja jual ayam. Setiap hari sembelih ayam, tuan. Contohnya macam itulah. Ataupun dijual kambing ataupun lembu, tuan. Jadi kesian dia kat situ. Yang tu pertama kita jangan pegang. Tetapi ada sedikit yang ada dalam Islam, sikit yang ada dalam Islam, tuan, tapi benda jauh, tak yang macam ni. Iaitu apa dia? Nabi kata, kalau kamu melakukan akikah, bukan Nabi sebut ke, para ulama sebut berdasarkan hadis, Nabi kata kalau akikah dijalankan, ataupun dalam kitab fiqh menyebutkan begitu, kalau kita buat akikah, jangan potong tulang melainkan pada sendi je. Maknanya tulang tu kalau macam ni, tulang kambing kan, kaki kambing, ni kakinya, tuan-tuan, ini dia, potong sini, okey, potong sini jangan. Potong sini jangan, potong pada engsel-engselnya je, sendi-sendi je. Tuan, kenapa tuan? Katanya li salamatil a'dha'il tifl. Kerana kalau terjaga ini seperti menggambarkan kepada selamatnya tubuh badan budak yang diakikahkan tadi. Boleh nampak tuan tanasub dia?
Okey, kerana Nabi sebut dalam hadis setiap akikah itu dia adalah ikatan kepada setiap bayi itu terikat dengan akikahnya. Faham tak? Jadi digalakkan bagi akikah, bukan korban, akikah. Okey, untuk tidak memotong melainkan pada sendi sahaja, bukan pada tulang-tulang tengah. Kata para ulama sebagai maksud selamat tulang-tulang tubuh badannya daripada benda-benda yang tak ingin ni. Yang tu macam sikit nak sama, tapi dia ada lain sikit. Kenapa? Kerana dia mengkhususkan binatang ni dengan budak itu, akikah. Adapun yang umum kita buat dengan dia tak terkait secara khusus. Jadi tuan-tuan kalau tanya kepada saya, wallahu a'lam. Habis tak, kalau jadi betul sama ada itu adalah satu balasan, mungkin binatang tak berdosa kita buat salah kat dia, kan? Contohnya mungkin itu balasan kepada dia, ataupun ia berlaku secara tak sengaja dan kita pula menganggap itu adalah seperti itu. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ada satu hadis menyebutkan ana inda zanni abdi bi. Apa yang berlaku itu mengikut sangkaan hamba-Ku. Kalau tuan-tuan awal-awal dah sangka-sangka pelbagai terhadap anak tuan-tuan, biasanya akan terjadi kerana sangkaan awal yang telah diletakkan. Okey, jadi kita sangka baik saja, buat saja yang terbaik tuan-tuan, insya-Allah yang jadi je baik. Sebab orang Melayu ni tuan-tuan kadang-kadang yang kurang eloknya dia punya apanya? Dia punya sangkanya tu luar biasa. Okey, oco kayak kena, kayak kena, jangan macam tu, jangan nanti ya. Kadang-kadang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Okey, ada yang boleh dipatternkan dalam syariat, ada yang tak patut diletakkan dalam syariat. Wallahu a'lam tuan-tuan. Okey, itu sekadar saya punya respon ringkas lah tuan-tuan. Adapun kita boleh buat kajian-kajian lain yang lebih mendalam tentang tajuk itu. Bagus tuan-tuan, kalau itu boleh buat satu kajian-kajian ilmiah. Baik, soalan seterusnya, ada tak binatang-binatang yang boleh nampak syaitan? Binatang boleh nampak syaitan. Ada tak tuan? Apa? Anjing. Binatang boleh nampak syaitan? Cakap cepat. Okey, tengok tuan. Ada binatang yang boleh nampak syaitan. Binatang itu tuan-tuan tengok disebutkan oleh Nabi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Okey, Nabi kata apa? Kalau kamu dengar jeritan keldai, sini tak ada keldai ya tuan-tuan. Kalau kamu dengar jeritan keldai, maka sebutlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kerana keldai itu dia nampak syaitan. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan, saya kadang-kadang sedih kat diri saya. Saya dulu belajar Mesir. Saya belajar Mesir 8 tahun tuan-tuan. Lama lah kan. Masa 4 tahun yang pertama tu duduk dekat kawasan kampung. Bukan setiap kali lah. Banyak kali kalau saya lalu tu nak pergi universiti, selisih dengan kedai sampai depan saya dia. Saya kata, sudah dia nampak apa, dia syaitan ke apa. Ini cerita betul lah. Saya kata, Allah, aku ni teruk betul lah. Gajah syaitan banyak kan dalam kiri aku ni. Bukan sekali, banyak kali. Kadang-kadang selisih. Aduh, kata, a'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata kalau kamu dengar bunyi keldai, dan bunyi keldai ni tuan-tuan, huduh bunyinya. Pernah dengar tak Haji? Pernah dengar Haji? Tak pernah? Tuan-tuan, pergilah tengok sekali tuan-tuan keldai kat mana. Kat sini nampak tak ada keldai, kuda banyak tuan. Okay, keldai jarang tuan. Tapi cuba tengok kat YouTube pun boleh tuan. Bunyinya sangat huduh. Tak macam bunyi lembu, tak macam bunyi kuda. Tak tahu nak bunyi macam mana. Macam dia macam tak ada intonasi. Lembu tu cantik. Cantik kan? Kan? Ayam dengan bunyinya cantik kan? Keldai dia punya bunyi. Macam mana dia tak ada intonasi. Sangat buruk. Sebab itu Allah sebut dalam surah Luqman. Apa Allah sebut dalam surah Luqman? Inna ankaral aswati la sautul. Surah Luqman. Dulu kan makcik ingat tak? Kalau nak dapat anak lelaki baca surah apa? Mentang-mentang dah tak nak beranak, tak baca dah surah Luqman. Nak anak perempuan baca surah Maryam kan? Ni tak nak baca dah.
Okey, muka surah Luqman, muka surat yang kedua bawah sekali, hujung sekali, sebelah kiri bawah sekali. Wala tamshi fil ardi maraha. Hujung tu Allah sebut wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Waktu hujung tu inna ankaral aswati la sautul hamir. Allah sebut sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Nabi sebut pula dalam hadis, apabila kamu dengar bunyi keldai, bunyi dia, maka mintalah lindung Allah kerana keldai nampak syaitan. Jadi binatang apa yang nampak syaitan? Keldai. Yang tadi sebut ayam, saya dengar ada orang sebut ayam. Ayam ni terbalik pula. Ayam kalau bunyi, maknanya ayam tu nampak malaikat. Tuan-tuan, tapi bukan sebarang ayam. Bukan sebarang ayam, tuan-tuan. Bukan ayam mas, bukan bapa ayam. Tuan, ayam ini ayam jantan, betina tak? Ayam jantan. Hadis menggunakan perkataan dikah. Dikah iaitu ayam jantan. Okey, jadi pagi-pagi tu kita dengar kok 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 kok. Maknanya pada waktu itu dia melihat mungkin turun atau naiknya malaikat. Pada waktu itu tuan-tuan doalah baik-baik. Mudah-mudahan doa kita diaminkan malaikat ke apa ke apa. Apa ke apa. Hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, jadi itu adalah beberapa binatang yang Allah jadikan dia ada kelebihan dan boleh melihat sesuatu yang gaib. Sila salam makcik. Bunyi angsa. Sudah, tuan-tuan. Bunyi angsa ya. Bismillah. Tuan Haji kata bunyi angsa kalau nampak orang nak curi kat rumah, tuan. Angsanya pun berbunyi. Hadirin semua, saya tidak ada jawapan untuk angsa, tuan, kerana saya dapat berdasarkan hadis Nabi sebut ayam dengan keldai. Sebab apa? Sebab benda yang berkaitan dengan malaikat ataupun jin ni benda gaib. Benda gaib ni saya tak boleh buat analisa sebab saya tak boleh nampak. Tapi Nabi tahu kerana Allah ajarkan Nabi. Nabi sebut dalam hadis keldai dan juga ayam. Maka itu je yang saya boleh sebut. Angsa saya tak pandai. Itik pun saya tak tahu. Burung pun saya tak tahu, tuan. Okey, tapi kot ada hadis lain atau kitab lain menyebutkan, mungkin tuan-tuan itu boleh menjadi pertimbangan tuan-tuan semua. Boleh, tuan ya? Baik. Jadi boleh dah bela ayam, tuan-tuan. Bahkan azan. Di sana ada fadilat. Tapi tuan-tuan tak payahlah besarkan sangat fadilat ni, tuan. Dia orang kata sebagai benda tambahan je. Fadilat menjaga ayam jantan berwarna putih. Ayam jantan putih. Hadisnya wujud. Walaupun hadis ini statusnya tidaklah berapa kuat, tapi dia baik. Maknanya kalau nak amal-amal, amalah. Jadi tuan, kalau nak beli ayam, beli yang putih. Tapi bukan ayam daging sembelih tu. Tak, ayam-ayam jantan putih, ayam jantan yang berbunyi itu. Wujud hadisnya. Walaupun hadis ini bukan hadis yang terlalu kuat menjadi hujah, tapi dalam bab kelebihan tuan-tuan nak buat suku-suku, tuan buatlah. Mudah-mudahan adalah juga yang disebutkan ia mengelakkan atau menjauhkan rumah itu daripada syaitan. Okey, Allahu a'lam. Tapi kalau hadis yang kuat tentang menjauhkan syaitan adalah membaca suratul Baqarah di dalam rumah akan menjauhkan syaitan selama 3 hari. 3 hari je, tuan. Bukan 3 tahun, 3 hari. Baca balik 3 hari lagi lah. Itu disebutkan nanti dalam kitab ni ada, kita jumpa di belakang nanti insya-Allah taala. Baik. Azan. Okey, azan dulu. Ya Allah.
Sofi. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma qala izza wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad wa tukhlifu al-mi'at. Baik, nanti kita mau sikit lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, kita sambung sikit lagi. Tajuknya adalah ikhbarul jin dimakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku dalam satu zaman yang mana jin pernah membocorkan cerita tentang Nabi kepada orang musyrikin Mekah, iaitu ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di dalam perjalanan itu Nabi kan menyuruh-nyuruh dengan Sayyidina Bakar kan, dalam jalan-jalan tu. Jin daripada atas bukit, dia membaca dengan suara yang kuat, tuan-tuan. Dia baca dengan suara yang kuat, tuan-tuan. Maka suara itu adalah suara sekumpulan daripada jin, tuan-tuan, dengan berkata, katanya tuan-tuan, jazallahu rabbun nasi khaira jazaih rafiqaini hala khaymati ummi ma'bada huma nazala bil barri thumma tarawwaha fa aflaha man amsa rafiqa muhammadin liyahin bani ka'bin makana fatatihim wa maq'adiha lil mu'minina bimarsidi. Maknanya masa di jalan tu kan orang musyrikin tak jumpa Nabi kan. Syaitan ni kan dia nampak pasal dia bukan macam manusia kan, dia boleh terbang ke sana dan ke sini, dia nampak Nabi tapi dia tak boleh buat apa. Tapi tuan-tuan, dia menjerit dengan satu suara yang kuat yang orang dengar, dia cakap, orang dengar, orang Mekah sebagian dengar, tuan-tuan. Baik bait syair ini maknanya apa, tuan-tuan? Mereka boleh mengeluarkan suara yang didengar tapi mungkin tak dilihat siapa yang mengeluarkan suara itu. Ini juga pernah berlaku kepada seorang syekh besar, nama dia Syekh Abdul Qadir Jilani. Pernah dengar nama ni, tuan-tuan? Saya yakin tuan-tuan semua orang sini, semua tok wali, tuan-tuan semua belaka, semuanya anak murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, saya ingat lagi, tuan, tempat saya dulu ada seorang imami kalau rawat orang ke syifakan orang, tuan, benda yang telinga saya dengar, saya kecil lagi waktu tu.
Nama itulah dulu saya dengar. Dia akan fatihahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu yang saya dengar lah masa kecil lah. Ada seorang tu meninggal, Allah yarham. Okay. Abdul Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani, semua orang kenal, berasal dari Iraq, seorang tokoh besar, ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa, kewaliannya luar biasa. Kewaliannya luar biasa. Anak muridnya ramai. Pernah diriwayatkan satu majlis macam ni yang dengarnya 5,000 orang. Pernah berlaku satu ketika, satu masa, ada beberapa orang datang, dalam hatinya ni nak tanya soalan. Dalam pengajian, satu pengajian, semua orang yang dalam hatinya simpan soalan, dalam pengajian tu menjawab semua soalan dalam dada mereka. Faham? Contoh makcik daripada sana, nak angkat tangan malu. Tapi saya dah jawab dah soalan yang nak tanyakan. Faham tak? Itu berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan pernah Islam di dalam majlis zikir Syekh Abdul Qadir Jilani, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang munafik bertaubat dalam majlis Syekh Abdul Qadir Jilani yang jumlahnya ratusan orang, dan berbai'ah mengambil tarekat yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan, luar biasa Syekh ni. Satu masa dah sampai kedudukan yang hebat tu, tuan-tuan. Kalau saya ni jauh sekali lah tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir ni jauh, tak ada apa tuan-tuan. Sampai satu masa ketika sedang beliau duduk berjalan, beliau rasa haus. Lalu dia ingin nak minum air. Apa berlaku tuan? Tiba-tiba ada sikit jawan lalu atas tu, keluarkan beberapa titik air dan dia minum. Faham tak? Minum. Kemudian, yang kemudian ni bahaya tuan. Kemudian tiba-tiba kawasan itu diselubungi dengan cahaya yang luar biasa. Dia ada kat situ. Ini diceritakan dalam buku. Buku ni seorang syekh Tok Guru hadiahkan kepada saya di Kuantan. Baru je, beberapa bulan lepas. Saya baca. Disebutkan ketika cahaya tu penuh. Enggak, tiba-tiba keluar satu suara. Suara ni enggak. Suara itu pun berkata, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, kamu telah mencapai makam tertinggi hamba-Ku. Wahai Abdul Qadir, hari ini, saat ini, semua benda yang diharamkan dihalalkan kepada kamu, dan kamu tidak perlu lagi menunaikan kefarduan." Lantas dia pun kata, "Pergi berambus wahai yang terlaknat." Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar suara macam tu, mesti dalam hati, "Ya Allah, syoknya tak payah sembahyang lagi dah." Bangga. Tuan-tuan, suasananya memang suasana cahaya semua. Tadi baru minum air berdawan, cahaya semuanya. Kalau kita dah tertipu dah, tuan-tuan. Lalu dia pun ceritakan perkara ini kepada anak muridnya. Anak murid dia kata, "Wahai Syekh, macam mana kamu boleh kesan yang cahaya berkumpul tadi dan suara itu syaitan? Maknanya nak kata kalau kami dah rasa mungkin malaikat lah tu." Dia kata, "Macam mana kamu tahu?" Dia kata, "Syekh Abdul Qadir, dia kata, aku tidak boleh mengatasi Nabi Muhammad SAW. Nabi wafat dalam keadaan yang halal kekal halal, yang haram kekal haram, dan Nabi tak pernah meninggalkan kefarduan sampai meninggal. Takkan aku lebih tinggi daripada Nabi?" Tuan, itu cara fikirnya. Subhanallah, cara fikirnya menjadikan beliau selamat. Tuan-tuan, kita kalau tengah zikir, wirid ratib al-atas, keluar cahaya, tuan, kita rasa dah anggap wali besar lah kita. Kita tak tahu kawan tu nak tipu kita. Jadi tuan-tuan, benda ni kalau tak ada pimpinan, bimbingan, tak ada irsyad, tuan-tuan, ramai orang boleh terselirik. Itu tak setara, tuan-tuan. Semoga Allah sabatkan kita, istiqamahkan kita dan teguhkan kita, tuan, di jalan kebenaran insya-Allah taala. Baik hadirin yang dikasihi sekalian, kita tangguh dulu tuan-tuan, dan insya-Allah tak lama lagi tuan-tuan akan menyambut bulan Ramadan. Benda pertama saya ingatkan diri saya dan kita semua tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan yang agung dan besar. Jangan sampai ada siapa pun yang mengambil remeh kedatangannya. Satu masa tuan-tuan, Imam Malik ibn Anas, ni kisah penutup tuan-tuan, penutup. Imam Malik bin Anas. Siapa dia Imam Malik bin Anas? Siapa Imam Malik?
guru Imam Syafi'i, mazhab Maliki, penyusun kitab Muwatta yang terkenal. Penyusun kitab Muwatta Imam Malik yang terkenal. Satu masa Imam Malik menyampaikan pengajian. Jadi yang datang ni ramai orang. Ramai orang. Yang datang ni pun ulama-ulama. Okey? Yang datang ni ulama-ulama. Tiba-tiba tengah majlis pengajian berjalan begitu, entah ada seorang mamat mana entah lalu kawasan tu, dia jerit kuat-kuat, ada gajah, cepat, siapa nak tengok gajah. Tuan-tuan, orang Arab tak pernah nampak gajah. Mana ada gajah dekat Arab? Abraham tu datang ambil daripada mana, Afrika ke apa, jalan berapa dapat gajah ni, orang tak ada. Dekat Mekah susah nak jumpa, Madinah lagi tak pernah ada gajah. Bila orang jerit dekat luar, gajah, cuba tengok. Semua anak murid Imam Malik tengah dengar hadis, bangun tinggalkan majlis, pergi nak tengok gajah. Tinggal seorang saja, Yahya ibnu Yahya namanya, Yahya bin Yahya. Imam Malik pun tanya kepada dia, wahai Yahya bin Yahya, kenapa kamu tak pergi macam orang lain pergi? Dia kata apa? Wahai Imam, saya datang daripada jauh, niat saya nak dengar pengajian hadis, bukan nak tengok gajah. Faham tak? Jadi yang lain semua datang tu, niatnya apa? Dia nak dengar hadis, tapi dia bercampur kan. Jadi bila orang dengar gajah tak pernah ada, semua lagi nak dengar gajah. Tuan-tuan, kata para ulama, begitulah Ramadan. Ramadan datang, jangan salah tengok. Yang besarnya tu pengajian, yang besarnya tu Ramadan. Jangan besarkan baju raya, jangan besarkan kuih raya, jangan besarkan sofa raya, jangan besarkan langsir raya. Jangan sampai masa habis dekat situ. Jangan sampai banyak Ramadan habis dekat mercun, meriam. Tuan, yang besar tu Ramadan, jangan, tujuan yang besar tu jangan sampai hilang. Saya ingatkan diri saya sendiri, tuan. Jadi kisah tadi, tuan, kita kiaskan dengan Ramadan. Ramadan nak datang besar ni, tuan-tuan, jangan duk salah pandang ke tempat-tempat yang lain atau perkara yang melarikan kita daripada tujuan kenapa kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah, okey, nah itu saja, tuan-tuan. Kita jumpa, moga Allah panjangkan umur kita masuk bulan Ramadan. Allah taufikkan kita dengan amal yang soleh. Allah ampunkan dosa saya dan dosa kita semua yang disengajakan atau yang tak disengajakan. Dan Allah SWT jadikan insya-Allah pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati, diampunkan Allah, dikekalkan kita dalam istiqamah, dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan disabatkan kita dalam kalimah-kalimah kebenaran dan tauhid. Dan semoga Allah mematikan kita semua dalam agamanya, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tuan-tuan 5 Ramadan terakhir insya-Allah saya jemput tuan-tuan di pondok ngaji saya. Kita jemput imam daripada Mesir. Okey, qari daripada Mesir akan bimbing qiyam. Tapi sini ada qiyam, tuan-tuan datanglah. Kita akan buat qiyam dan tarawih jam 12 malam sampailah subuh, tuan-tuan, insya-Allah taala, dengan selangi tazkirah sampailah kepada sahur. 5 malam yang terakhir nanti insya-Allah. Mungkin iklan saya bagi nanti kat tuan haji untuk dipanjang-panjangkan. Jemputlah hadir, tuan-tuan, pada 5 yang terakhir insya-Allah. Sebab kawan saya itu dia datang jadi imam dekat Kedah, jadi imam kat Perak, kemudian akhir hujung tu dia akan datang ke sini. Okey, itu sahabat saya belajar sekali dulu. Doktor juga kan, namanya Dr. Muhammad Jabir Danul Qari. Pernah baca Quran di Turki. Jadi siapa nak rasa sembahyang nanti berimamkan Qari, dan insya-Allah saya jemput tuan-tuan hadir bersama untuk qiyam di pondok ngaji Raudatul Muhsinin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Barakallahu fiik. Ahsanallah.